Pelik-pelik benda lah Syiah ni. Kalau kita pergi di Mekah sampai waktu ambil batu, nak sujud buat batu depan tu, kena sujud atas batu tu. Habis sembahyang simpan bola kocek. Ada tak Nabi pesan suruh sujud atas batu gitu? Maka lain daripada aku buat bukan sembahyang. Sallu kama raaitumuni usolli. Contoh yang mudah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sujud di atas tanah merupakan sunnah Nabi SAW yang jarang diketahui oleh masyarakat di dalam negara ini. Untuk pengetahuan semua, batu yang disebut oleh Ustaz Azhar sebagai tempat sujud pengikut mazhab Syiah itu dikenali sebagai turbah atau tanah. Maka beliau menyebutnya sebagai batu. Di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, jilid ke-31, penerbit Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 1999 Masihi, muka surat 156, diriwayatkan ra'aitu Rasulullah yasjudu 'alal ardi wadi'an jabhatahu wa anfahu fi sujudihi. Perawi berkata, aku melihat Rasulullah bersujud di atas bumi, meletakkan dahinya dan hidungnya dalam sujudnya. Ada tak Nabi pesan suruh sujud atas batu gitu? Maka lain daripada aku buat bukan sembahyang. Sallu kama raaitumuni usolli. Sallu kama raaitumuni usolli. Justru itu, Syiah sembahyang sebagaimana Rasulullah sembahyang dengan bersujud di atas tanah atau turbah. Itu sebabnya orang Syiah ni kalau dia sujud, tuan-tuan, asalnya ialah dia akan sujud di atas tanah yang diperbuat daripada tanah Karbala. Ada batu, kan? Batu yang dibuat daripada tanah Karbala. Jadi benda ini benda yang bid'ah. Ada ke Rasulullah SAW sujud di atas batu, tuan-tuan? Jelas di sini Aizam Mas'ud tidak berpengetahuan tentang sunnah Nabi sujud di atas tanah. Amma as-sujudu ala syai'in min al-ard أو على ورق كل ما أنبت الأرض فيقول هذا إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سجد طول حياته إلا على الأرض مباشرة أو على ما أنبتته الأرض فإذا رأيت أخاك المسلم الإمامية أو الشيعي يتعبد الله بسنة الحبيب المصطفى محافظا على أن يصلي على تربة من تراب الأرض فلا هو لا يسجد للتربة وإنما على التربة والأمر فيه سعة لا يؤدي إلى التكفير ولا التكفير. الجملة الأخيرة للسادة المشاهدين الأخت اللي اتكلمت di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain karangan Al-Hakim An-Nisaburi, cetakan Darul Kutub Al-Almiyah Beirut, muka surat 646, diriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada 'alal hajar. Hadza hadisun sahihun isnadi wa lam yukharrijahu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di atas batu. Hadis ini sahih persanadannya. Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak pernah mengeluarkannya. Apakah sujud atas batu atau tanah yang diamalkan oleh Rasulullah ini bid'ah? Jadi benda ini benda yang bid'ah. Ada ke Rasulullah SAW sujud di atas batu, tuan-tuan? Ambil batu, kena letak batu pun nak dekat sujud. Ada tak Rasulullah suruh letak batu? Tak ada. Nampak? Hanya itu kullu bid'atin dalalah. Nabi tidak pernah sujud di atas sejadah. Dalam kitab Ighasatul Lahfan fi Masayidish Syaitan, karangan Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, penerbit Darul Alamil Fuad, muka surat 217, pengarang menulis, wa min kaidihi, dan di antara tipu dayanya, yaitu tipu daya syaitan. Wa kadzalika tara ahaduhum la yusalli illa ala sajjadah wa lam yusalli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sajjadatin qat wa la kana sajjadah tufrishu baina yadayhi bal kana yusalli ala al-ard wa rubbama sajada fi at-tin wa kana yusalli ala al-hasir fa in lam yakun thummat syai' shalla ala al-ard. Dan demikian itu syaitan tidak melihat seorang pun solat melainkan di atas sejadah, dan Rasulullah tidak pernah solat di atas sejadah sama sekali. Tidak juga sejadah dibentangkan di hadapan baginda, bahkan baginda solat di atas tanah. Barangkali baginda sujud di atas tanah liat dan di atas tikar. Sekiranya tidak ada sesuatu di tempatnya, maka baginda pun solat di atas tanah. Dalam muka surat 268, waqad salan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala hasir qadis wadda min tuli ma lubis fanudhiha lahu bil ma wa shalla alaihi
walam yufrash fawqahu sajjadah wala mindil wa kana yasjudu 'ala at-turabi taratan wa 'ala al-hasad taratan wa fi at-tayni taratan hatta yura atharahu 'ala jabhatihi wa anfihi. Rasulullah solat di atas tikar yang menjadi hitam selama baginda pakai. Lalu baginda menyiraminya dengan air dan solat di atasnya. Tidak pernah dibentangkan sejadah di depan baginda, tidak juga kain sapu tangan. Baginda sujud di atas tanah, atas tikar, atas tanah liat, sehingga kelihatan kesannya di dahi dan hidung baginda. Apakah kita melihat mana-mana masjid Ahlus Sunnah yang berlantaikan tanah di negara ini? Siapakah yang ikut sunnah Nabi sebenarnya? Syiah atau Sunni? Sujud di atas tanah adalah sunnah para sahabat Nabi. Para sahabat juga mengikuti sunnah Nabi dengan bersujud di atas tanah. Dalam kitab Majma'ul Zawaid wa Manba'ul Fawaid karangan Nuruddin Ali bin Abi Bakar Al-Haytami, jilid kedua, penerbit Darul Fiqh, cetakan tahun 1994 Masihi, muka surat 194. Diriwayatkan wa an Abi Ubaidah anna ibn Mas'ud kana la yusalli aw la yasjudu illa 'alal ard. Diriwayatkan daripada Abi Ubaidah, sesungguhnya Ibnu Mas'ud tidak solat atau sujud kecuali di atas tanah. Di dalam kitab Al-Musannaf karangan Abdul Razak As-Sun'ani, jilid pertama, tahqiq oleh Habib Ar-Rahman Al-A'zami, muka surat 582, diriwayatkan anna Masruqan kana yahmilu ma'ahu labinatan fis safinati liyasjuda 'alaiha. Diriwayatkan daripada Ibnu Sirin yang berkata, Masruq membawa sedikit tanah ke dalam kapal untuk sujud di atasnya. Sujud di atas tanah adalah perintah Nabi. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sujud di atas tanah. Antara riwayat dalam kitab Ahlus Sunnah ialah Al-Musannaf karangan Abdul Razak Sun'ani, jilid pertama seperti cetakan sebelum ini, muka surat 391. An Khalid bin Hadza qala ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Suhaiban yasjudu ka'annahu yattaqit turab faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tarrib wajhaka ya Suhaib. Diriwayatkan Khalid Al-Hadza yang berkata, Nabi SAW melihat seorang bernama Sahib yang berhati-hati tatkala sujud agar mukanya tidak terkena tanah. Nabi berkata kepadanya, wahai Sahib, letakkanlah mukamu di atas tanah. Dalam kitab Minhaj As-Sunnah karangan Ibnu Taimiyah, tahqiq Dr. Muhammad Rashad Salim, jilid keempat, cetakan pertama tahun 1986, muka surat 151. Ibnu Taimiyah menulis, qala Malik inna as-sujuda yukrahu ala ghairi jinsil ard warrafidatu yamna'una minas sujud ala ghairil ard. Imam Malik berkata, makruh sujud di atas bukan jenis tanah, dan Syiah Rafidah tidak membolehkan sujud atas selain dari tanah. Kalau tak ada juga, akhirnya mungkin dia akan sujud di atas tangan dia sendiri. Sebab dia kata mesti yang buat daripada tanah, tangan daripada tanah, dia sujud di atas tanah dia sendiri. Jadi benda ini benda yang bid'ah. Dalam kitab Al-Musannaf karangan Ibnu Abi Syaibah, jilid kedua, penerbit Maktabah Ar-Rushd, cetakan pertama tahun 2004, muka surat 114. Bab fir rajuli yasjudu ala zahri rajul, lelaki yang sujud di atas belakang lelaki. Qala Umar, idza lam yaqdir ahadukum ala sujud yaumal jum'ah falyasjud ala zahri akhih. Telah berkata Umar, sekiranya seseorang daripada kamu tidak mampu sujud di hari Jumaat, maka hendaklah ia sujud di atas belakang saudaranya. Iaitu sekiranya kita tidak ada ruang untuk sujud tatkala berada dalam kesesakan solat Jumaat di masjid, maka kita dibolehkan sujud di atas belakang makmum hadapan seperti dalam gambar ini. Kenapa Aizam Mas'ud tidak mempertikaikan sujud di atas belakang manusia, sebaliknya mempertikaikan sunnah Nabi sujud di atas tanah atau sesuatu yang berasal dari tanah? Ahlu Sunnah membenarkan sujud di atas najis,
Dalam kitab Kashful Bazdawi, cetakan tahun 1310 Hijrah, penerbit Asy-Syarikah As-Sahafiyah Al-Utsmaniyah, muka surat 338, pengarang menulis, An Abi Hanifah rahimahumallahu anna najasata fi mawdi'as sujud la tamna' 'anil jawaz. Diriwayatkan Abu Hanifah berpendapat bahawa najis di tempat sujud bukanlah halangan dari keharusan bersujud. Yang mengatakan sunat kalau kita nak semayang mesti letak batu daripada Karbala. Lapik situ baru jadi afdal kita semayang. Pertanyaan kita di sini, yang mana satu lebih afdal antara sujud di atas tanah atau najis? Kesimpulannya, sujud di atas tanah adalah sunnah Nabi SAW dan para sahabat baginda yang jarang diketahui di kalangan Ahlus Sunnah. Amalan pengikut mazhab Syiah dalam isu ini bukanlah bid'ah, malah menghidupkan sunnah Nabi yang dilupakan oleh masyarakat Muslim.